Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam satu Malaysia, salam Melaka Maju Jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Apa khabar rakan-rakan sekalian? Khabar Kabar baik. Alhamdulillah. Baiklah, pada hari ini kami dari SMKA Sultan Muhammad akan mengupas serba sedikit tentang sebuah buku yang berjudul Makanan Tradisional Masyarakat Malaysia, karya Hamzah Abdul Rahman. Sebelum kita meneruskan perbincangan kita pada hari ini, izinkan saya mengupas serba sedikit mengenai buku yang akan kita bincangkan pada hari ini. Buku berjudul Makanan Tradisional Masyarakat Malaysia ini merupakan hasil tulisan Hamzah Abdul Rahman dan dicetak buat pertama kali pada tahun 2016 dan merupakan terbitan Percetakan Bumi Sendang Berhad. Buku ini dapat membantu pembaca dengan tip-tip dan olahan terperinci pada setiap bab serta memuatkan contoh-contoh hasil pembuatan dan gambar sebagai rujukan ringkas dan mudah difahami serta sesuai dijadikan sebagai contoh penyediaan sumber maklumat. Buku ini juga memaparkan topik-topik tentang perhimpunan makanan tradisional di Malaysia. Setiap kaum di negara ini mempunyai makanan tradisional masing-masing. Buku ini juga mengetengahkan aspek penggunaan bahan mentah tempatan, pemprosesan dan penyediaan makanan tradisional pelbagai kaum di Malaysia yang dapat menonjolkan keunikan khazanah budaya di negara kita. Buku ini juga mengandungi 3 bahagian yang menerangkan pemprosesan makanan tradisional menggunakan kaedah peraman dan juga yang tidak menggunakan kaedah peraman yang berasaskan hasil perikanan, hasil ternakan dan juga hasil tanaman. Dan lebih menarik lagi, buku ini turut menjelaskan mengenai strategi pembangunan makanan tradisional yang merangkumi aspek teknologi, peluang perniagaan dan juga promosi dan akhir sekali mengenai khasiat semula jadi. Baiklah, seterusnya saya akan memperkenalkan ahli panel kita pada hari ini. Ahli panel pertama kita, Saudara Muhammad Hilman bin Suhaimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam PKP buat semua warga Malaysia. Baiklah, ahli panel kita yang kedua, Saudara Muhammad Yusuf bin Muhammad Arifin. Assalamualaikum, kita jaga kita. Baiklah, ahli panel kita yang seterusnya, Saudara Muhammad Ahmad Kushairi bin Muhammad Jeffrey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putus asa bukanlah satu jalan penyelesaian. Ahli panel kita yang keempat, Saudara Amir Zuhar bin Muhammad Zamir. Assalamualaikum dan salam perkenalan. Ahli panel kita yang kelima, Saudara Muhammad Nakis Kushairi bin Zulkarnain. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam ajakan paradigma buat hadirin sekalian. Ahli panel kita yang keenam, Saudara Muhammad Farid Syazwan bin Muhammad Syahril. Assalamualaikum dan selamat berkurung dari rumah. Baiklah, ahli panel kita yang seterusnya, Saudara Syafiq Hakimi bin Syafruddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus melangkah ke hadapan. Dan ahli panel kita yang terakhir, Saudara Hafiz Rahman bin Faizul Rizal. Assalamualaikum dan sila duduk rumah diam-diam. Baiklah, kita akan mulakan kupasan buku kita pada hari ini dengan kupasan aspek komsas yang pertama, iaitu sinopsis buku. Dengan ini, saya menjemput panel pertama kita, Saudara Hilman bin Suhaimi yang akan menceritakan mengenai sinopsis bahagian 1, iaitu proses penghasilan makanan peraman yang menggunakan hasil perikanan. Dengan segala hormat, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hilman akan memberikan sinopsis bagi bab 1 pada buku yang kami kaji, iaitu tentang makanan hasil perikanan yang menggunakan kaedah peraman. Hampir semua makanan yang menggunakan kaedah hasil peraman memerlukan masa berminggu hingga berbulan untuk menyiapkannya. Namun, makanannya mampu bertahan lama juga. Buku ini menerangkan pelbagai jenis makanan yang menarik seperti budu, belacan dan perkasam. Baiklah, saya mulakan dengan belacan. Belacan merupakan makanan yang digunakan sebagai perencah atau bahan tambahan dalam makanan. Makanan ini mempunyai rasa yang pedas dan sangat terkenal di bahagian Asia Tenggara kerana perbuatannya yang agak mudah. Belacan ini menggunakan bilik sebagai utama.
Kacang mempunyai nilai protein yang tinggi dan baik untuk kesihatan. Seterusnya budu. Budu ini dibuat menggunakan ikan bilis juga sebagai bahan utama. Mempunyai warna coklat gelap dan pekat kerana diperam bersama asam jawa. Budu ini mempunyai bau yang kurang enak. Maka, di belah pantai barat, mereka menggunakan sos ikan bagi menggantikan budu. Makanan ini dimakan sebagai sos pecicah untuk ikan bakar dan perasa tambahan bagi nasi ulam dan nasi kerabu. Budu terkenal di negeri Kedah, Terengganu, Sarawak dan di negara jiran kita iaitu Indonesia dan Thailand. Akhir sekali, pekasam. Pekasam ini dibuat menggunakan ikan air tawar seperti ikan sepat, puyuh, talapia dan ikan toman sebagai bahan utama. Pekasam dibuat dengan cara mencampurkan garam, beras goreng, asam gelogur dan gula merah pada ikan lalu memeramnya dalam masa 2 hingga 3 minggu. Pekasam dibuat bagi melambatkan pembusukan ikan dan membuatnya tahan lama. Selesai tugas saya, kembali kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada panel kita yang pertama, Saudara Hilman bin Suhaimi, dengan penerangan yang begitu jelas mengenai makanan peraman yang menggunakan hasil perikanan sebentar tadi. Baiklah, kita teruskan kupasan mengenai buku ini dengan panel seterusnya yang akan menerangkan mengenai makanan peraman yang menggunakan hasil ternakan, iaitu Saudara Muhammad Yusuf bin Muhammad Arifin. Dengan segala hormat, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Muhammad Yusuf bin Muhammad Arifin akan menerangkan serba sedikit tentang makanan daripada hasil ternakan yang menggunakan kaedah peraman, iaitu dadih, tairu dan telur masin. Yang pertama, dadih. Dadih ialah makanan yang disediakan daripada susu dan sangat terkenal di negeri-negeri di utara semenanjung. Dahulu, dadih disediakan daripada susu kerbau. Oleh sebab populasi kerbau yang menurun, dadih kini dihasilkan daripada susu lembu. Terutamanya bagi generasi tua, dadih yang diperbuat daripada susu kerbau yang diperah sendiri ialah dadih yang mempunyai perisa sebenar. Bagi generasi muda pula, mereka mengenali dadih daripada susu lembu cair yang telah dicampur bahan pembeku rumput laut seperti agar-agar atau karagenan. Seterusnya, tairu. Makanan peraman ini amat terkenal dalam kalangan masyarakat India di Malaysia. Tairu dibuat daripada susu lembu. Terdapat juga pengusaha yang menggunakan susu kacang soya. Tairu dibawa ke negara ini semasa kaum India berhijrah dari India pada zaman British memerintah Malaya. Rasanya masam, berperisa yang unik dan agak likat seperti kastad. Terdapat hasil yang hampir serupa di India yang diberi nama dahi. Dahi diproses daripada susu kerbau atau kombinasi susu kerbau dan susu lembu. Akhir sekali, telur masin. Telur masin ialah produk yang diperkenalkan oleh kaum Cina di negara ini dan kini diterima baik oleh kaum-kaum lain. Mengikut sejarah, telur masin ialah barang dagangan utama pedagang Cina yang berdagang di rantau ini. Mereka menjualnya di dalam tempayan tanah. Apabila telur habis dijual, tempayan digunakan juga turut dijual. Telur masin diproses dengan menggunakan garam untuk meningkatkan jangka simpanannya di samping untuk meningkatkan rasanya. Telur masin dapat disimpan sehingga 2 hingga 3 bulan, manakala telur segar dapat bertahan selama 2 minggu sahaja. Telur yang paling banyak digunakan dalam pembuatan telur masin ialah telur itik. Telur ayam dan telur puyuh jarang-jarang digunakan. Sekian, saya serahkan kepada moderator. Selesai penerangan daripada Saudara Yusuf bin Arifin mengenai makanan peraman yang menggunakan hasil ternakan yang begitu terperinci sekali. Seterusnya, dipersilakan panel kita yang ketiga iaitu Saudara Muhammad Ammar Kusyari bin Muhammad Jeffrey untuk berkongsi mengenai makanan peraman yang menggunakan hasil tanaman. Dengan segala hormat, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ammar Kusyari bin Muhammad Jeffrey akan mengupas bab 3 iaitu hasil tanaman seperti angka, idli dan tempoyak. Saya akan mula kupasan saya dengan angka. Angka atau beras merah telah zaman berzaman digunakan di beberapa negara seperti China, Jepun, Filipina dan Indonesia sebagai pewarna asli makanan. Di Malaysia,
Angka biasanya digunakan oleh kaum Cina. Untuk makluman, warna merah pada angka terhasil daripada sejenis kulat yang dinamai Monascus purpurus yang tumbuh semasa pemeraman beras. Bahan mentah yang diperlukan hanyalah beras, khususnya yang mengandungi bahan mineral seperti kalsium, zat besi, fosforus, natrium dan kalium serta vitamin B1 dan B2. Angka digunakan secara meluas dalam perubatan Cina untuk merawat beberapa jenis penyakit seperti masalah penghadaman, loya dan cirit birit. Selain digunakan dalam perubatan, angka juga sering digunakan dalam pemprosesan makanan seperti snack dan kuih muih. Seterusnya kita beralih kepada idli. Idli ialah makanan peraman yang popular dalam kalangan masyarakat India sebagai sarapan pagi. Idli diperbuat daripada campuran beras dan kacang hitam yang telah ditumbuk atau dikisar lalu direndam dan diperam semalaman. Idli disediakan dengan membungkus campuran tersebut sehingga masak. Idli selalunya dimakan bersama-sama kuah kari atau dalca dan cutni kelapa sebagai sarapan pagi. Makanan ini banyak terdapat di restoran India. Akhir sekali ialah tempoyak. Tempoyak merupakan hasil peraman isi durian yang popular dalam kalangan penduduk Malaysia. Tempoyak dihasilkan dengan memeram isi durian dengan garam. Tempoyak yang baik mempunyai ciri-ciri masin kemasaman, berwarna kekuningan dan bau yang agak kuat dan berbeza daripada bau asal durian. Pengusaha tempoyak biasanya menggunakan durian yang mutunya kurang baik dari segi komersialnya untuk dijadikan tempoyak. Sekian daripada saya serahkan semula kepada Tuan Moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada saudara Ahmad Kushairi mengenai penerangan yang diberikan sebentar tadi. Baiklah, dapat kita lihat daripada penerangan yang diberikan oleh ketiga-tiga orang panel sebentar tadi bahawa kaedah pemeraman ini memberikan keunikan kepada makanan tradisional di negara kita dari segi rasa, aroma, tekstur dan juga jangka hayat simpanan makanan tersebut. Baiklah, kerana menyedari masa itu emas, kita beralih kepada bahagian seterusnya iaitu mengetahui kupasan yang lebih lanjut iaitu mengenai makanan tanpa peraman. Oleh itu, saya menjemput panel seterusnya, saudara Amir Zuhar untuk menerangkan mengenai makanan tanpa peraman yang menggunakan hasil perikanan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Zuhair bin Muhammad Zamir akan menerangkan beberapa bab dalam bidang kedua ini, iaitu bidang makanan tanpa peraman. Bab pertama yang akan saya terangkan dalam bidang ini ialah berkaitan hasil perikanan. Dalam Malaysia ini, kita ada pelbagai makanan tradisional yang berkaitan dengan hasil perikanan. Antaranya yang seperti yang kita biasa dengar dan kenal adalah otak-otak. Otak-otak ini dulunya merupakan makanan tradisional yang sangat terkenal di kampung nelayan. Otak-otak ini diperbuat daripada isi ikan air laut ataupun ikan air tawar juga sesuai untuk digunakan, seperti ikan tilapia merah ataupun ikan patin. Otak-otak ini boleh dibungkus dengan daun nipah ataupun daun kelapa. Tetapi pada waktu yang moden ini, kulit popia juga sesuai untuk digunakan sebagai pembungkus bagi otak-otak ini. Otak-otak ini diproses daripada isi ikan laut yang diambil dan dicampurkan dengan sambal yang dihasilkan dan dimasukkan ke dalam mesin pengadun. Setelah selesai, maka otak-otak itu akan dipanggang di atas bara. Okey, habis daripada otak-otak. Selain daripada otak-otak juga, kita juga ada satah. Satah ini ialah makanan ringan yang dihasil daripada isi ikan. Ianya sangatlah terkenal di negeri pantai timur seperti Kelantan, Pahang dan Terengganu. Satah ni maksudnya ialah lurus. Mungkin kerana satah ini dimasak dengan mencucuk setiap ketul satah pada buluh lurus dan dipanggang seperti sate. Proses pembuatan satah ini hampir sama dengan otak-otak, tetapi ramuannya berbeza. Contohnya seperti jika otak-otak menggunakan santan, maka satah pula menggunakan kelapa parut. Lalu selepas satah ini dibuat, satah ini akan dibentuk
dan dibungkus oleh daun nipah dan dibentukkan dengan bentuk kon. Okay, habis daripada bab yang pertama ini, seterusnya saya akan menerangkan sedikit bab yang kedua dalam bidang ini, iaitu hasil ternakan. Hasil ternakan yang ada pada makanan tradisional Malaysia ini ialah telur puding. Telur puding ini ialah masakan warisan yang terkenal di negeri Johor. Telur ini direbus dengan daun-daun ataupun rempah ratus yang terpilih dan dibiarkan selama beberapa hari. Kebiasaannya adalah selama 3 hari. Melalui cara rebusan telur ini mampu bertahan sehingga 2 minggu atau lebih. Disebabkan kemampuan telur ini untuk bertahan berminggu-minggu, maka ia sesuai untuk digunakan sebagai makanan perjalanan bagi para pedagang-pedagang. Hasil unik telur ini hasil daripada herba dan ramuan yang digunakan ketika direnehkan telur. Tetapi pada perubahan waktu yang moden ini, telur ini sangatlah tidak popular. Namun dia masih digunakan lagi untuk adat-adat Melayu. Contohnya seperti perkahwinan. Sekian, itu saja daripada saya. Saya serahkan lagi pembincangan ini kepada saudara Nakish. Terima kasih saudara Amir Zuhair. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa membuang masa, selaku panel kelima, saya akan meneruskan ulasan kita pada hari ini dengan mengulas sinopsis bab 5 dan bab 6. Sinopsis bab 5 ini menceritakan tentang hasil ternakan. Terdapat pelbagai makanan tradisional di Malaysia yang dapat dihasilkan melalui hasil ternakan di negara kita. Antara makanan tradisional yang dapat dihasilkan ialah gantih. Gantih ini merupakan makanan tradisional yang diperbuat daripada susu kerbau dan gula. Pada zaman dahulu, gantih ini amat terkenal di kawasan utara semenanjung Malaysia. Gantih ini dapat dihasilkan dalam 2 bentuk, iaitu kepingan gantih dan gantih kilat. Kepingan gantih ini boleh dimakan seperti memakan makanan ringan sahaja, manakala gantih kilat pula boleh dimakan seperti memakan jam yang disapu di atas roti. Rasa gantih yang asalnya lemak dan manis boleh diubah dengan menambahkan koko ataupun perasa-perasa lain seperti strawberry, coklat dan madu. Sekian itu saja ulasan untuk sinopsis bab 5 pada hari ini. Kita beralih kepada sinopsis bab 6 yang menceritakan tentang hasil tanaman. Hasil tanaman di negara kita ini dapat membuat pelbagai jenis makanan tradisional di negara kita. Antaranya ialah acar dan cutni. Kita lihat makanan tradisional yang pertama, iaitu acar. Acar ini merupakan makanan tradisional yang diperbuat daripada buah-buahan tempatan di negara kita, seperti limau kasturi dan limau nipis. Selain daripada menggunakan buah-buahan tempatan, terdapat juga pengusaha-pengusaha lain yang menggunakan buah-buahan import seperti buah tin dan buah kismis. Justru itu, ada juga pengusaha-pengusaha lain yang gemar menggunakan kombinasi buah-buahan tempatan di negara kita dengan buah-buahan import di negara lain. Keunikan acar ini ialah kebanyakan buah-buahan yang digunakan untuk membuat acar merupakan buah-buahan yang telah pun siap dijeruk ataupun buah-buahan yang telah pun siap dikeringkan. Acar ini sering dihidangkan di dalam majlis-majlis besar seperti majlis perkahwinan ataupun kenduri-kenduri. Itu saja ulasan untuk acar. Kita lihat makanan tradisional yang seterusnya, iaitu cutni. Cutni ini merupakan makanan tradisional yang berasal dari negara India. Cutni ini dihasilkan daripada buah-buahan seperti mana pembuatan acar tadi. Tetapi bezanya, cutni ini tidak menggunakan buah-buahan yang telah pun dijeruk ataupun buah-buahan yang telah pun dikeringkan. Sebaliknya,
Chutney ini menggunakan buah-buahan yang masih lagi dalam keadaan segar bugar. Chutney ini sering digunakan sebagai penyedap kepada menu utama makanan orang India. Dalam kata lain, tanpa adanya chutney ini, maka tidak lengkaplah makanan orang India. Sekian, itu saja daripada saya untuk ulasan sinopsis bab 5 dan bab 6. Tanpa membuang masa, saya menyerahkan semula ulasan kita pada hari ini kepada saudara Firmansyah Arif bin Sunari. Silakan saudara. Terima kasih kepada saudara Amir Johar dan saudara Nakis Kushairi atas penerangan yang diberikan sebentar tadi. Baiklah, daripada penerangan yang diberikan oleh panel-panel kita pada hari ini, dapat kita lihat bahawa makanan tradisional di negara kita mempunyai keunikan masing-masing sekaligus menunjukkan keunikan hazanah budaya di negara kita. Oleh demikian, eloklah kita bergerak ke sinopsis bahagian seterusnya iaitu strategi pembangunan makanan tradisional. Dengan itu, saya menjemput saudara Farid Syazwan untuk memberi penerangan dari segi teknologi. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator kita pada hari ini. Saya Muhammad Farid Syazwan bin Muhammad Syaril akan menceritakan serba sedikit mengenai sinopsis bab 7 iaitu teknologi. Teknologi ini mempunyai 3 cabang bidang iaitu teknologi yang pertama pemprosesan, yang kedua teknologi pembungkusan dan yang terakhir sekali teknologi penyimpanan. Saya akan mengupas dulu teknologi yang pertama iaitu teknologi pemprosesan. Teknologi pemprosesan ini penting untuk mengelakkan suatu makanan itu daripada cepat rosak. Antara langkah-langkah ataupun kriteria yang perlu dipatuhi adalah peratus bahan mentah yang digunakan mestilah tepat, suhu memasak ataupun menggoreng perlulah dikawal dan perlu mempunyai tempoh peraban yang telah ditetapkan. Selain itu, proses teknologi pemprosesan ini boleh digunakan untuk mempelbagaikan kegunaan makanan tersebut dan diproses kepada produk yang boleh menambah nilai suatu produk itu. Contohnya, gula Melaka itu sendiri diproses menjadi sirap cair, kemudian boleh dihidangkan bersama waffle, pancake dan cendol. Seterusnya, teknologi pembungkusan. Teknologi pembungkusan ini perlulah menggunakan bahan pembungkus yang sesuai kerana untuk memastikan kesegaran dan ketahanan produk itu daripada cepat mudah rosak. Selain itu, teknologi pembungkusan ini perlulah dilabel dengan reka bentuk yang menarik untuk menarik lebih ramai pelanggan dan juga boleh dipasarkan ke seluruh pelosok negara. Contohnya, keripik pisang dibungkus di dalam plastik kedap udara agar mengelakkan ia daripada cepat rosak dan lemau. Dan teknologi yang terakhir iaitu teknologi penyimpanan. Teknologi ini memerlukan tempat penyimpanan yang sesuai dengan produk tersebut. Contohnya, ayam dan ikan yang pada kebiasaannya disimpan di dalam peti sejuk buku untuk mengelakkan mikro mudah membiak. Selain itu, kicap, cecaluk, budu dan lain-lain pada kebiasaannya disimpan di tempat pada suhu bilik kerana jangka masa penyelenggaraannya yang mudah dan mudah untuk diselenggara. Itu sahaja sinopsis sebab 7. Saya serahkan semula kepada moderator kita. Terima kasih kepada saudara Farid Syazwan atas penerangan yang begitu menarik sekali. Tanpa membuang masa, kita teruskan dengan ahli panel kita yang seterusnya iaitu untuk menceritakan mengenai peluang perniagaan dan promosi. Dengan itu, saya menjemput saudara Syafiq Hakimi dengan segala hormat. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafiq Hakimi ingin menerangkan tentang bab 8 iaitu peluang perniagaan dan promosi. Terdapat 4 tajuk kecil yang penulis sampaikan kepada pembaca iaitu proses-proses yang perlu dijalankan untuk menjadikan produk yang ingin dipasarkan disambut baik oleh para pelanggan. Pertama sekali, penulis memulai isi dengan pelan promosi yang sering diabaikan oleh para pengusaha yang menjual makanan tradisional. Pada era globalisasi dan teknologi yang berkembang pesat, para pengusaha harus memanfaatkan segala medium yang ada pada masa kini untuk memastikan produk yang ingin dijual dipromosikan pada tahap optimum. Bukan itu sahaja, penulis juga menitik beratkan pelan pemasaran yang perlu diketahui oleh para pengusaha supaya produk yang ingin dipasarkan bukan sahaja disambut baik di dalam negara, malah digemari juga oleh rakyat dari negara luar. Di samping itu,
Agensi kerajaan juga mempunyai peranan penting untuk membantu para pengusaha menjayakan pelan mereka untuk menghasilkan dan mempromosikan produk mereka supaya lebih diberi perhatian oleh para pelanggan. Bukan itu sahaja, hal ini juga akan mengurangkan bebanan yang ditanggung oleh para pengusaha seperti dari segi kos mesin-mesin yang menghasilkan produk makanan. Agensi kerajaan juga mampu untuk memberikan para pengusaha pengalaman sebelum melangkahkan kaki ke dalam arena perniagaan. Hal ini dengan cara agensi kerajaan menyediakan kursus untuk mereka. Akhir sekali, peranan pengusaha itu sendiri. Pengusaha itu sendiri memberikan peranan yang penting untuk menjayakan perusahaan mereka. Pengusaha perlu sedia menghadapi segala cabaran yang akan mereka tembuhi untuk memastikan mereka dapat mencapai pencapaian yang membanggakan. Bukan itu sahaja, mereka juga perlu memastikan pelbagai aspek terkawal, antaranya dari segi keselamatan makanan, para pekerja dan bersedia dari segi mental serta fizikal. Antara perkara penting yang mereka perlu fokuskan juga ialah menyertai kursus-kursus pengurusan dari segi kewangan dan sumber manusia untuk mendapatkan pengalaman supaya pengurusan mereka berjalan lancar. Itu sahaja daripada saya serahkan semula kepada saudara Firmansyah. Terima kasih saudara Syafiq Hakimi atas penerangan yang bagi saya begitu bertenaga sekali. Kita beralih kepada bahagian seterusnya iaitu mengenai khasiat semula jadi bersama dengan saudara Hafiz Luqman. Dengan segala hormat dipersilakan. Okey, baiklah. Saya Hafiz Luqman akan menerangkan tentang bab 9 yang bertajuk khasiat semula jadi. Khasiat semula jadi ini merupakan salah satu daripada strategi pembangunan makanan tradisional. Dalam buku ini, penulis memberitahu bahawa terdapat dua jenis khasiat, iaitu khasiat pemakanan dan juga khasiat perubatan. Sebagai contoh, makanan yang mempunyai khasiat pemakanan ialah makanan peraman yang berasaskan susu, sayur dan kacang soya. Makanan ini dapat membantu dalam proses penghadaman dan juga dapat meningkatkan ketahanan dalam badan. Ini kerana bakteria probiotik dan yeast di dalam makanan tersebut. Makanan yang tidak dipaham juga mempunyai khasiat pemakanan tersendiri. Contohnya ialah makanan yang berasaskan ikan, daging dan telur. Makanan ini mempunyai protein yang sangat tinggi. Selain kaya dengan khasiat pemakanan, sebahagian makanan tradisional juga mempunyai nilai perubatan yang tidak boleh dipandang rendah. Sebagai contoh ialah budu. Budu didapati dapat mencerahkan kulit serta mempunyai bahan semula jadi anti penuaan. Semua ini berlaku kerana ekstrak marine daripada budu berupaya untuk melawan radikal bebas, merangsang pertambahan sel kulit dan juga menggalakkan penghasilan kolagen. Bahan radikal bebas yang terdapat pada budu juga dapat mengurangkan bintik-bintik jerawat dan menyelesaikan masalah kulit berminyak. Satu lagi produk tradisional yang mempunyai khasiat perubatan ialah beras merah atau dikenali sebagai angkak. Beras ini didapati dapat menyelesaikan pelbagai masalah seperti penghadaman, loya, cerit-berit dan juga lebam-lebam pada otot. Sekian, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan semula kepada moderator kami. Terima kasih saudara Hafiz Luqman atas penerangan dan perkongsian yang diberikan sebentar tadi. Baiklah, daripada penerangan oleh ketiga-tiga orang panel kita pada hari ini, dapat kita lihat bahawa makanan tradisional di negara kita ini mempunyai peluang untuk diperkenalkan kepada peserta dunia. Oleh demikian, tamat sudah penerangan sinopsis mengenai buku yang berjudul Makanan Tradisional Masyarakat Malaysia. Tumbuh tinggi pohon ketapang, daunnya lebat, dahannya teguh. Ingat sibuk ketika lapang, kerja yang ada jangan ditangguh. Oleh itu, untuk menelusuri lebih dalam perbincangan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan mengenai kupasan aspek Komsas yang kedua, iaitu tema buku ini yang akan disampaikan oleh saudara Muhammad Nakis Kushairi bin Zulkarnain. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Firmansyah Arif. Alhamdulillah sekali lagi kita dapat bertemu pada hari ini. Kali ini saya akan mengulas tentang tema buku yang dibincangkan. Buku Makanan Tradisional Masyarakat Malaysia yang dikarang oleh Hamzah Abdul Rahman
bertemakan tentang kepelbagaian makanan tradisional masyarakat di Malaysia. Makanan-makanan ini terdiri daripada makanan peraman seperti telur masin dan ikan kering, serta makanan tanpa peraman seperti telur pindang dan acar. Makanan-makanan tradisional di negara kita ini dapat dihasilkan melalui teknologi-teknologi yang terdapat di negara kita yang semakin hari semakin berkembang. Sekian, itu saja daripada saya untuk hari ini. Kita kembali semula kepada tuan moderator kita, Saudara Firman Syarif bin Sunari. Silakan saudara. Terima kasih kepada ahli panel kita atas perkongsian yang amat menarik sekali. Daripada penerangan yang diberikan oleh panel kita sebentar tadi, dapat kita ketahui bahawa buku makanan tradisional masyarakat Malaysia ini mempunyai satu tema yang amat menarik. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, mari kita pendengarkan pula mengenai kupasan aspek Komsas yang ketiga, iaitu persoalan yang terkandung di dalam buku yang kita bincangkan pada hari ini. Dengan itu, dipersilakan saudara Hilman dan juga saudara Yusof. Dengan segala hormat, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tentang persoalan yang terdapat pada buku ini. Yang pertama, pelbagai makanan tradisional yang beraneka rupa dan rasa di Malaysia. Makanan yang beraneka rupa dan rasa ini meningkatkan kehadiran pelancong di Malaysia. Contohnya, belacan yang mempunyai rasa masam dan kepedasan, manakala jeruk buah yang mempunyai rasa masam kemanisan. Yang kedua, kepelbagaian kaum dan bangsa di Malaysia ini menjadikan makanan tradisional di Malaysia ini pelbagai jenis. Contohnya, bangsa Melayu mempunyai nasi lemak, sate dan roti canai. Dan bangsa Cina mempunyai kuih bulan dan char kway teow. Baiklah, saya teruskan pada Yusof untuk melanjutkan tentang persoalan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Persoalan yang seterusnya ialah usaha yang boleh dilakukan untuk memasarkan makanan tradisional masyarakat Malaysia di seluruh dunia. Yang pertama, pelan promosi yang berkesan perlu dirangka untuk meninggikan martabat makanan warisan kita. Selain promosi dalam negara untuk penduduk tempatan, makanan tradisional perlu diperkenalkan kepada pelancong yang datang melawat ke negara ini. Di samping melawat tempat-tempat bersejarah, hutan rimba, pulau dan pantai, kebudayaan masyarakat Malaysia yang terdiri daripada berbagai-bagai kaum dan etnik juga perlu diketengahkan. Oleh yang demikian, makanan tradisional boleh dijadikan sebagai salah satu komponen utama kebudayaan rakyat Malaysia. Seterusnya, khasiat yang dapat diperoleh daripada makanan tradisional masyarakat Malaysia. Makanan peraman yang berasaskan susu, sayur-sayuran, kacang soya dan produk peraman yang lain melalui satu proses semula jadi, iaitu menggunakan mikroorganisma seperti bakteria, probiotik dan yeast yang membentuk makanan yang mudah dihadam. Bakteria probiotik ini mengeluarkan beberapa enzim yang menggalakkan pertumbuhan mikroorganisma yang baik di dalam usus. Kesannya, sistem ketahanan badan dapat ditingkatkan selain membantu proses penghadaman dan membantu meningkatkan kandungan nutrisi dalam makanan. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih saudara Hilman dan saudara Yusof atas penerangan yang begitu bertenaga sekali. Baiklah, kita teruskan perbincangan kita dengan saudara Amar untuk menerangkan mengenai aspek Komsas yang keempat, iaitu gaya bahasa yang digunakan. Dengan segala hormat, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggunaan gaya bahasa yang terdapat dalam novel ini ialah bahasa Inggeris seperti bioavailability. Perkataan ini terdapat dalam muka surat 119 yang membawa maksud bioketersediaan. Gaya bahasa seterusnya ialah istilah sains seperti Monascus purpureus yang terdapat pada muka surat 20. Monascus purpureus ialah sejenis kulat yang berwarna merah kekuningan dan merah yang tumbuh semasa pemeraman beras. Saya serahkan semula kepada tuan moderator. Terima kasih kepada ahli panel kita atas penerangan yang diberikan. Tanpa kita sedari, berbagai-bagai gaya bahasa yang digunakan di dalam buku ini. Oleh itu,
kita beralih ke bahagian kupasan aspek komses yang seterusnya, iaitu pengajaran yang dapat kita peroleh dari buku ini yang akan diterangkan oleh saudara Amir Zuhar dan juga saudara Hafiz Luqman. Dengan segala hormat dipersilakan. Terima kasih saudara Firman selaku moderator kita. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya akan mengeluarkan dua pengajaran yang kita dapat daripada buku ini. Pengajaran yang pertama ialah kita haruslah menghargai makanan tradisional kita agar dikenalkan sepanjang zaman. Hal ini kerana proses pembuatannya mengambil masa yang lama dan memerlukan beberapa kaedah yang susah. Contohnya seperti proses pembuatan otak-otak yang di mana memerlukan proses yang agak lama dan memerlukan beberapa teknik yang susah untuk menghasilkannya dengan berkualiti. Okey, pengajaran yang kedua pula ialah kita mestilah mengembangkan lagi produk makanan tradisional kita ini supaya terkenal di seluruh dunia. Dengan cara melalui perindustrian negara kita yang maju ini. Contohnya produk berbola ikan kita yang sangatlah terkenal di serantau Asia Tenggara. Hasil daripada perkembangan teknologi industri kita yang membantu dalam perkembangan berbola ikan ini. Sekian, itu saja dari saya. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengajaran daripada buku ini, saya serahkan kepada saudara Hafiz Luqman. Okey, baiklah. Saya akan memberi lagi dua pengajaran, iaitu yang pertama ialah kita mestilah mengamalkan pemakanan tradisional agar masalah kulit dapat diatasi. Contohnya, pengambilan budu dalam pemakanan dapat memutihkan kulit serta menyelesaikan masalah kulit berminyak. Selain itu, pengajaran yang keempat ialah kita haruslah mengamalkan pemakanan tradisional agar tahap kesihatan lebih berkualiti. Sebagai contoh, pengambilan beras perang atau dikenali sebagai angkat dalam pemakanan seharian dapat mencegah masalah penghadaman. Sekian, itu sahaja untuk pengajaran. Saya kembalikan semula kepada moderator kami. Terima kasih kepada kedua-dua panel kita sebentar tadi atas penerangan yang begitu menarik sekali. Baiklah, diharapkan para pendengar dapat mengambil iktibar daripada pengajaran yang diberikan. Kita teruskan lagi ke bahagian kupasan aspek komses yang terakhir, iaitu kritikan sastra yang akan disampaikan oleh saudara Syafiq dan juga saudara Faris. Dengan segala hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat dua kritikan sastra yang saya temui di dalam buku Makanan Tradisional Malaysia ini. Pertama sekali, penulis menggunakan bahasa yang mudah difahami menyebabkan para pembaca mudah memahami dan menghayati isi yang ingin disampaikan oleh penulis. Bukan itu sahaja, semua golongan umur sesuai membaca buku ini kerana buku ini mengetengahkan tentang makanan tradisional Malaysia yang patut dihargai dan dibanggakan oleh rakyat Malaysia. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan tugasan seterusnya kepada sahabat saya yang bernama Faris Shazwan. Baiklah, terima kasih kepada saudara Syafiq. Idea kritikan sastra yang seterusnya adalah buku ini amallah sesuai kepada para peniaga ataupun mereka yang ingin berkecimpung ke arah industri pemakanan, kerana penulis sudah memberitahu secara terperinci mengenai langkah-langkah yang perlu mereka lakukan supaya produk mereka disambut dengan baik oleh para pelanggan. Itu saja mengenai idea kritikan sastra saya. Saya serahkan semula kepada moderator kita. Terima kasih kepada saudara Syafiq dan saudara Faris atas penerangan yang dikongsikan. Baiklah, hasil daripada perbincangan yang telah kita lakukan, dapat kita lihat bahawa buku ini banyak memberikan informasi-informasi yang menarik tentang makanan tradisional masyarakat di Malaysia. Selain itu, buku ini juga mampu menarik minat golongan muda untuk mempelajari tentang khazanah budaya di negara kita, sekaligus dapat menonjolkan keunikan budaya di negara kita. Alhamdulillah, kita telah sampai di hujung perbincangan kita pada hari ini. Bunga dedap di atas para, pasang pelita, si anak dusun. Anda tersilap tutur bicara, maaf dipinta, jari disusun. Saya sudahi perbincangan kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian, terima kasih.